Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So pertama sekali terima kasih sebab bangun pagi dan join kelas hari ini. Yang kedua, terima kasih lagi sekali sebab berjaya hantar apa? Individual assignment. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ini kita start dengan masih lagi 7.1 akan tetapi kita belajar di bahagian yang kedua tengah-tengah ni. Itu hari kita belajar area between curve and x-axis. Okay, so area between curve dan x-axis ni kita belajar di mana nak integrate dia. So nak integrate dia daripada A sehingga B, formula dia adalah kanan tolak kiri. Dekat belakang mesti dx. Sebab apa dx? Sebab baca limit dekat paksi x. Sebab baca limit di paksi x. So limit yang kita ambil A dengan B pun adalah permulaan dan pengakhiran kawasan berlorek. Okay, so kanan dan kiri tu kita yang decide sendirilah. Tengok je dekat kawasan berlorek tu kita dah boleh tahu siapa duduk sebelah kanan, siapa duduk sebelah kiri. Okay, so sekarang hari ini kita nak belajar area between curve dan juga y-axis. So kalau awak dah tengok video dekat unit matematik tu, awak memang dah dapat gambaran and in fact awak boleh jawab je soalan-soalan yang ada dalam tutorial questions. So area between curve dan y-axis, macam mana dia punya overview dia, saya akan terangkan lagi sekali. So kalau kita ada graf, contoh ini adalah graf X sama dengan Fy daripada A sehingga B ataupun kawasan berloreknya di sini. So kita tengok gambar rajah yang pertama dulu di sebelah kiri awak. So dekat gambar rajah yang pertama ni macam mana kita nak kira dia punya area. So first thing first, sebelum saya pergi dekat dia punya formula area, saya salah bagi formula kan kat sini. Balik semula. Balik semula. So area between curve dan paksi X adalah atas tolak bawah. Okay. So area between curve dan y-axis adalah kanan tolak kiri. So minta maaf guys. Okay. So dekat sini saya rujuk gambar rajah yang pertama dulu. So di sini sebelum kita buat apa-apa, kalau kita nak integrate terhadap dy macam ni, okay, so dekat sini mesti dalam bentuk X sama dengan. Mesti. So ini jika anda baca limit dekat paksi Y. So jika anda baca limit di paksi Y, yang pertama sekali, function yang nak masuk dalam integration tu mesti dalam bentuk X sama dengan. Awak kena susun balik semula awak punya function. Dan kemudian formula dia adalah integrate daripada A hingga B, kanan tolak kiri. Okay, so kalau dengan paksi X dia atas tolak bawah, kalau dengan paksi Y dia kanan tolak kiri. So tengok kawasan berlorek ni kita boleh nampak dah siapa sebelah kanan, siapa sebelah kiri. Nampak? So kita akan ada formula kita kanan tolak kiri. And then kat belakang dy. Kenapa dy? Sebab kita baca limit dekat paksi Y. Saya tuliskan kenapa dy? Sebab baca limit di paksi Y. Nampak tu? Kenapa dy? Sebab kena baca limit dekat paksi Y. So kita masukkanlah function yang sebelah kanan adalah function X sama dengan Fy tu. So kita masukkan Fy. And then minus kiri. So kiri kita ni adalah paksi Y dan saya dah bagi tahu minggu lepas paksi sentiasa kosong. Tak kisahlah dia paksi X ke, paksi Y ke, dia punya value sentiasa kosong. And then kat belakang dy. So untuk yang macam ni biasanya kita tak tulislah, kalau tolak kosong tu kita dah tahu dah, kita tak payahlah tulis. Okey, akan tetapi kalau kawasan berlorek tu berada di bahagian sebelah kiri paksi macam gambar rajah yang kedua ni, so kalau kita buat integrate area kita, integrate daripada A sehingga B, so kanan kita berada di sini, kanan, di paksi. Dan kiri kita adalah kita punya function. So kita nak isi function kita macam mana? So kanan tolak kiri, sama juga. Kanan tolak kiri. Dekat belakang mesti tulis dy ke, dx ke, du ke, mesti tulis. Ada banyak dalam individu assignment tu yang tak tulis pun du ke, dx ke dekat belakang tu. Dy, sebab kita baca limit dekat paksi Y. So kemudian kita masukkanlah kanan kita adalah paksi. So paksi adalah kosong. Nilai paksi sentiasa kosong. And then tolak kita punya kiri. Kiri kita adalah X sama dengan Fy. So kita masukkanlah Fy
dy. So yang ini penting, kosong tolak sebab dia akan bagi efek negatif dekat function tersebut. Okay, so saya zoom out so korang boleh screenshot. Okay, so kita tengok soalan pertama untuk contoh area between curve dan y-axis yang berada di soalan 5.7.1. Saya dah tulis dekat kodah sana tu. Okay, so di sini dia tanya find the area of the shaded region in the diagram. Okay, so untuk pengetahuan, untuk area dia tak bagi tahu awak kena integrate terhadap paksi y ke terhadap paksi x. Awak kena pandai sendiri. Dekat mana yang senang untuk kita baca limit, maka kita akan integrate terhadap paksi tersebut. Faham Dia tak akan bagi tahu integrate terhadap x atau y. Awak kena tengok sendiri dekat gambar rajah yang diberi ataupun kena lukis lah. Dan lukis baru tahu kan senang baca dekat paksi x ke paksi y. Sebab tu minggu lepas saya bagi link cara kita nak lukis graf. At least awak pandai lukis graf garis lurus, kuadratik dan juga kubik. 3 benda ni. Biasanya kalau yang payah-payah macam ni, dia akan bagi siap-siap gambar rajah tersebut. So that awak terus buat jalan kerja dia sahaja. Faham Okay, so sekarang kita tengok limit kita mudah dibaca dekat paksi y. Iaitu daripada 2 sehingga 4. So kita kira dia punya area, kita tahu integrate daripada A hingga B, kanan tolak kiri, dy. So kita punya A hingga B adalah daripada 2 sehingga 4. So function sebelah kanan kita adalah sini, kanan. And then yang kiri adalah paksi. So obviously paksi adalah kosong lah kan, tolak kosong. Tapi yang kanan tu, tengok kalau saya masukkan 1 per x, dekat belakang tu dy. Logik ke macam ni? Saya nak integrate terhadap y kat belakang, tapi function yang dekat dalam ni huruf x. Huruf mesti sama, barulah kita boleh integrate. Kalau macam ni tak boleh Ada beberapa orang yang buat benda ni dalam individual assignment. So kalau dah nampak saya dah tanda dia bunyi tu, boleh check apa yang saya komen dalam awak punya tu lah. Kecuali yang dapat 40 per 40, tak payah check lah sebab semua betul. Okay, so first thing first, untuk integrate area curve dan paksi y, tadi saya bagi tahu yang highlight pink dekat atas sekali tu, function tu mesti tukar kepada x sama dengan. So kita tukar function y sama dengan 1 per x ni menjadi x sama dengan. So kita kena susun semula. So kita tukar je lah tempat y dengan x ni kan. So x adalah 1 per y. Barulah kita boleh masukkan dalam function yang di sebelah kanan. Untuk function sebelah kanan. And then function sebelah kiri adalah paksi dan value paksi sentiasa kosong. So kalau kita simplify macam ni, tolak kosong tu pun kalau tak ada pun tak apa kan. So kita padam je lah. And then kita tahu integrate 1 per y akan dapat ln y. Ni lagi satu ni lagi satu. Ada orang buat dekat individual assignment tu, dia dah integrate lah dapat ln y kan, macam ni kan. Tapi dia masih buat cacing 2, 4 macam ni. Betul ke salah? Salah lah kan, sebab dia punya cara tulis dan notation dia tu tak betul. Membawa maksud yang dia tak faham pun sebenarnya macam mana nak tulis dengan betul. Integrate pandai dah. Betul dah 1 per y dapat ln y, tapi cara tulis tu salah. So baris yang bawah sekali ni membawa maksud dia masih kena integrate ln y. Sedangkan dia sudah siap pun integrate. So tolong berhati-hati Bila awak dah siap integrate, terus buat kotak 2, 4. So yang buat macam tu dalam individual assignment tu, saya macam terpaksalah pejamkan mata saja, potong je line yang dia salah tu, saya tengok apa yang betul di bawah-bawahnya. Terpaksa sebab nak tolong bagi markah. Okay, so kita substitute 4 dan 2. So kita ada ln 4 tolak ln 2. So by property kita ada ln 4/2 sebab dia tolak. So boleh jadi bahagi. So kita dapatlah jawapan kita ln 2. Ataupun terus sahaja tekan kalkulator dekat ln 4 tolak ln 2 tu and then dapat jawapan dalam desimal. Okay, so kalau tak sure boleh terus je double check dekat highlight biru ni. Tekan je dalam kalkulator. Tapi dekat kalkulator tu kan dia guna integrate dx kan. Tu kalau y tu jadi x. Just untuk check sahaja betul ke apa yang kamu kira. Dekat jalan kerja sama tak dengan kalkulator. Okay, so tu untuk soalan 5. Boleh screenshot. Ni senang, masih senang. Actually memang senang. Kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, so soalan seterusnya ni dia tak bagi pun graf. Maksudnya kalau dia bagi soalan yang berbentuk seperti ini dalam exam, dia akan develop awak melalui soalan A, B, C. So contoh soalan A dia suruh cari point of intersection. Kemudian soalan B dia suruh lukis graf tersebut. And then soalan C barulah dia suruh integrate. Itu maksudnya dia develop awak one by one. Okay. Dia tak akan bagi soalan yang macam ni terus lah. Dalam tutorial boleh lah kan. Tapi kalau dalam exam dia buat one by one macam tadi yang saya cakap tu. Okay, so kita ada curve y sama dengan x cube tambah 3. Y axis. Y sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan 2. Okay, so saya tak akan explain macam mana nak lukis graf ini. Awak boleh pergi dekat Desmos ataupun boleh rujuk sendiri. Saya punya kelas recording GM
Sem lepas, saya dah bagi link hari tu dan saya dah tunjuk dah macam mana nak cari dekat saya punya YouTube tu kan. So basically X cube naik sebanyak 3 di sini. And then sebab X cube positif, so kuadran 1 dengan kuadran 4. Sekejap, tak cantik. Naik atas sikit. 3, kuadran 1, kuadran 4. Lepas tu dia ada Y sama dengan negatif 5. So garis lurus sahaja. Kemudian Y sama dengan 2. Garis lurus sahaja. So kawasan berlorek adalah, dia kata, saya pakai hijau X cube tambah 3. Kemudian paksi Y. Kemudian Y negatif 5 dan juga Y 2. So sepatutnya semua orang dah pandai lah kan nak cari kawasan berlorek ni macam mana kan. Okay. So dekat sini kita kena integrate lah cari area. So area sama dengan integrate. Kita tengok paksi kita mudah dibaca macam mana. Mudah baca limit dekat paksi X ke paksi Y. Sorry saya salah cakap tadi. So mudah baca limit di paksi Y. Maka kita akan integrate terhadap Y dekat belakang tu. So bacaan limit kita adalah daripada negatif 5 sehingga 2. And then kita tahu dia adalah kanan tolak kiri. So nampak tak saya tulis pakai pen oranye di situ? Kanan tolak kiri. So bahagian kanan adalah paksi. So paksi adalah kosong, tolak. So yang di bahagian kiri adalah function kita. Saya pakai pen merah. Di bahagian kiri sini adalah function Y sama dengan X cube tambah 3. So ingat tadi saya cakap kalau kat belakang tu dy, kita kena tukar function tu jadi X sama dengan. So kita susun dulu. Kita ada X cube sama dengan Y tolak 3. Betul? And then kuasa 3 tu pindahkanlah pergi sebelah. So dia jadi X sama dengan punca kuasa 3 Y tolak 3. And kita tahu punca kuasa 3 ni adalah Y tolak 3 kuasa 1/3. So kita masukkan yang dekat elemen sebelah kiri tu lah. Kanan tolak kiri kan. So kita ada Y tolak 3 kuasa 1/3. Like that. And then kosong tolak tu akan menjadi negatif kan. So kita boleh letak negatif tu dekat luar. So kita ada negatif, integrate negatif 5 sehingga 2, Y tolak 3, 1/3 dy. So cara kita nak solve ni adalah menggunakan, saya panggil dia power rule untuk integration. Saya tak tahu lah korang masih ingat ke tak. So somehow dia akan jadi macam ni. So negatif ada di luar, kita buat kotak. So mula-mula kita salin yang bahagian dalam. So kuasa tu akan bertambah 1. So kita ada 4/3 over kuasa yang dah tambah 1 tadi, 4/3. Darabkan dengan dekat bawah tu, differentiate Y tolak 3 yang dalam kurungan. So kita akan dapat 1. Dan untuk menggunakan power rule untuk integration ni, dalam kurungan tersebut mesti kuasa 1 sahaja. Okay, so nanti boleh tengok balik chapter 5 punya GM recording. So daripada negatif 5 sehingga 2 and then kita substitute lah. So kita ada negatif, substitute 2 tolak substitute negatif 5. So kita ada 3, 2 tolak 3, negatif 1, 4/3 over 4 tolak 3, negatif 5 tolak 3, negatif 8. Okay, so kena berhati-hati, tolak tu didarab dengan semua orang yang ada di dalam tu. So answer dia, tekan sajalah kalkulator daripada negatif, buka bracket, salin semua, lepas tu tekan je lah, hati-hati ya, 11.25. So kalau awak tekan dalam kalkulator dekat soalan yang bahagian atas tadi tu, saya highlight hijau. Kalau awak tekan kalkulator yang ini, awak akan dapat tak jawapan 11.25 ni. Kalau dapat, Alhamdulillah semuanya betul. Saya zoom out. So boleh dapat tengok dan screenshot dengan baik. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya. Ini masih 7.1, soalan 8. So soalan 8 ni dia agak mencabar sebab kalau awak tengok dekat sini, obviously limit tu memang dekat paksi Y kan. Kita mudah baca limit di paksi Y. So awak tengok kan kanan tolak kiri kan. Masalah utama di sini adalah bahagian kanan ni kan sebelah sini kanan. So kanan ni dia ada perubahan function. Ataupun saya boleh cakap perubahan graf. Tengok daripada negatif 1 kan kita baca. Negatif 1 yang ni sebelah kanan. Grafnya melengkung. Tiba-tiba ada perubahan graf yang kita tak tahu apa nilainya di sini. Dan graf tu menjadi garis lurus pula. So bila ada perubahan graf macam ni, maksudnya kita kena divide kawasan berlorek tersebut kepada 2. So kita akan kira dia berasingan. So saya akan wakilkan bahagian bawah ni A, bahagian bawah ni atas tu B. So area kita nanti akan jadi area A tambah area B. So area A kita akan integrate daripada
-1 sehingga tak tahu. Kita tak tahu kan dia berubah tu dekat nilai Y sama dengan berapa. And then tambah area B adalah integrate daripada start yang kita tak tahu nilai dia tu sampailah 3. Dan kadang tolak kiri macam biasalah. So sekarang ni first thing first, sebelum kita start integration area ni, kita kena cari dulu dia punya yang tak tahu tu, nilai Y yang kita tak tahu tu. So kita panggil nilai Y yang kita tak tahu ni adalah point of intersection. Point of intersection. POI. Saya bagi singkatannya begitu ya. Okay. So one thing pasal point of intersection ni, saya tulis kat sini point of intersection. So kalau kita nak cari koordinat Y, kalau kita nak cari koordinat X, kita akan buat Y1 sama dengan Y2. So kalau kita nak cari koordinat Y, kita akan buat X1 sama dengan X2. So sekarang ni kita nak cari koordinat X ke koordinat Y? So obviously kita nak cari koordinat Y sebab yang kita tak tahu ni berada di paksi Y. So kita akan buat yang ini. X1 sama dengan X2. Akan tetapi kalau kita tengok dekat function tu, dia adalah Y sama dengan. So kita kena tukarkan dia kepada X sama dengan. So saya pakai pen warna hijau. So untuk curve yang Y squared tu, kalau kita tukar jadi X, kita akan ada Y squared tambah 3 bahagi 2. Ini algebra je saya tak akan tunjuk step by step. And then dekat bahagian bawah ni pula, graf garis lurus tu, kalau kita nak X, kita akan ada 9 tolak Y bahagi 2. Nampak So sekarang kita nak cari koordinat Y tu, di sini tempat perjumpaan dia. Nampak saya buat bulat hijau yang besar tu? Dekat situ kita nak cari dia. Okay, so kita buat X1 sama dengan X2. So kita samakan je lah. Kita ada Y squared tadi. Y squared tambah 3 per 2 sama dengan 9 tolak Y per 2. So bawa 2 pergi sebelah, diorang boleh cancel each other. Kemudian kita ada Y squared tambah Y tambah 3 tolak 9 sama dengan 0. So 3 tolak 9 adalah negatif 6. So nampak tak dekat sini kita dapat kuadratik. So bila kuadratik, tekan kalkulator untuk EQN. So kita ada Y tolak 2 and then Y tambah 3 sama dengan 0. So kita dapat satu koordinat 2 lagi satu adalah negatif 3. So kita tengok balik dekat graf tu. Agak-agak jawapan mana yang logik? 2 ke negatif 3? So obviously tempat yang kita tak tahu tadi ni, kawasan POI dia ni adalah 2. So kita akan integrate, saya pergi ke sebelah sana balik, area ni. Kita akan integrate dari negatif 1 sehingga 2. Kemudian untuk area B daripada 2 sehingga 3. Macam tu. Okay, so saya padam balik benda ni sebab saya nak kira A dengan B tu berasingan. Okay, so first thing first, kita buat area A. Saya pakai pen warna hitam. Area A. So kalau saya lukis area A tu dia macam ni. Ni paksi daripada negatif 1 sehingga 2. And then ini adalah X sama dengan Y squared tambah 3 per 2. So bila awak baca function yang ada dekat graf tu kan, jangan tersalah baca Ikut betul-betul function tu sebenarnya siapa punya. So ambil lah formula, bukan equation yang sesuai dengan function tersebut lah. Okay. So ni kawasan berlorik kita. So kita dah tahulah mana kanan, mana kiri. So area dia adalah daripada integrate negatif 1 sehingga 2. And then bahagian kanan adalah curve tersebut kan. So formula curve dia adalah Y squared tambah 3 per 2 tolak 0. Sebab bahagian kiri tu adalah paksi. So saya tak tulis lah dy. And then kita keluarkan 2 tu bawa keluar. Yang ini kita bawa dia keluar. So kita ada 1 per 2. Integrate negatif 1 hingga 2. Y squared tambah 3 dy. So kita akan dapat Y kuasa 3 per 3 tambah 3Y. Daripada negatif 1 sehingga 2. And then buat substitution 1 per 2 darab dengan substitute 2. Substitute 2 dapat 2 kuasa 3. 8 per 3 tambah 6. And then tolak substitute negatif 1 akan dapat negatif 1 per 3 tolak 3. Tu saya congak je. Lepas tu tekanlah kalkulator. Kita akan dapat jawapan dia 6. Tapi tu bukan final answer ni baru jawapan untuk area A. Saya buat divider sekejap. Okay, so sekarang kita cari area B. Area B saya cari kat bawah ni. So area B tu kalau saya lukiskan semula dia macam ni. Dia garis lurus je. Ini paksi Y. Daripada 2 sehingga 3 ni kawasan berlorik.
ini adalah X sama dengan 9 tolak Y per 2. Garis lurus. So kita integrate lah area untuk B daripada 2 sehingga 3 and then kanan tolak kiri. So kanan kita adalah garisan line tersebut. 9 tolak Y per 2 tolak kosong lah. Di mana saya akan padamlah tolak kosong ni. dy. So kita keluarkan 2 tersebut dan kita integrate 9 tolak Y. So kita ada macam ni. 1 per 2 integrate 9 dapat 9Y tolak Y squared over 2. Nampak daripada 2 sehingga 3. So bila kita substitute, kita akan ada 1 per 2. 9 darab 3, 27 tolak 9 per 2. And then tolak 9 darab 2, 18 tolak 4 per 2. Tekan je kalkulator. So tekan kalkulator dapat jawapan dia 13 per 4. Tapi ini untuk kawasan B. So kita kena kira lah dia punya total area. Nampak So saya asingkan sekejap dia punya. Asingkan pakai warna. Ni kawasan A. Lepas tu ini kawasan B. Cantiknya. Okay, so kemudian kita kira dia punya total area. So total area adalah kawasan A tambah kawasan B, which is 6 tambah 13 per 4. 6 darab 4, 24 tambah 13, 37. So kita akan dapat 37 per 4 unit square. So itu dia punya total area lah. Okay, so ini dah zoom out dah ni, boleh screenshot. Saya harap apa yang saya explain ni jelas lah, especially part point of intersection tu. Itu pun soalan-soalan yang suka ditanya dalam exam. So nanti bila kita dah habis semua benda ni, kita akan habis awal kan syllabus dan exam kamu pun dah dilambatkan sebulan. Jadinya kita ada banyak masa untuk berlatih buat benda-benda ni lah, especially bertulis punya cara tulis. Okay, exam bertulis punya cara tulis yang betul. Kita dah tak ada tembak ABCD lagi dah. So kamu tak boleh buat jalan kerja cacah marba main-main. Setiap step jalan kerja tu ada markah. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya. Oh, ada 2 soalan lagi. Okay, laju. So soalan yang ditanya adalah diberi curve y sama dengan 2x cube, senang nak lukis, and then y2 and then y5 dan paksi y. Okay, saya lukis dulu memandangkan dia senang sahaja. Macam ni untuk paksi x dan y, kemudian 2x cube dia start daripada kosong sebab x cube positif, so kuadran 1 dan kuadran 4. So ini adalah opsi y sama dengan 2x kuasa 3, kemudian kita ada y sama dengan 2. Oh wait, kita ada astaga, pemadam punya. Y sama dengan 2 dan juga y sama dengan 5. So ini 2, ini 5. So kawasan berlorek kita adalah curve y2, y5 dan paksi y. Di situlah. Integrate. So area, disebabkan kita tengok mudah kita baca limit dekat paksi y, maka kita akan integrate terhadap dy. So limit yang mudah dibaca tu adalah daripada 2 sehingga 5. Kanan tolak kiri. So bahagian kanan adalah curve tersebut. Akan tetapi ini dy. Function yang dimasukkan mesti dalam bentuk x sama dengan. So kita alter dulu. Y sama dengan 2x cube. So x cube adalah y per 2. So x adalah y per 2. Punca kuasa 3 kan? Punca kuasa 3 tukar kepada kuasa adalah kuasa 1/3 macam ni. So kita masukkan dalam kita punya function. Kanan tolak kiri. So kanan kita adalah y per 2 kuasa 1/3. And then function kiri adalah paksi, which is tolak kosong. Nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. So saya padam je lah. So dekat belakang tu ada dy. Okay, so macam ni macam mana kita nak integrate. So saya menggunakan index punya formula. So kalau kita ada a over b kuasa n, kita boleh asing jadi a kuasa n over b kuasa n. So itu yang berlaku dekat y per 2 ni. Kita boleh asingkan dia jadi y kuasa 1/3 over 2 kuasa 1/3 kan. So 2 kuasa 1/3 tu adalah constant. So saya bawa dia keluar. So bila bawa keluar dia akan jadi macam ni. Saya padam So kita ada 1/2 kuasa 1/3 macam tu. dy. So biar je dia dalam bentuk 1/2 kuasa 1/3 tu, yang perlu kita integrate adalah y. 1/2 kuasa 1/3 tu kita boleh tekan kalkulator je dengan mudah. So biar je dia macam tu. Okay. So kita ada 1/2 kuasa 1/3. Saya integrate y akan dapat y kuasa 4/3 over 4/3.
daripada 2 sehingga 5. And then kita substitute. So constant kat luar ni biar je lah macam tu. So kita ada 3, substitute 5, tolak substitute 2. Kurungan penting ah. So tekan je kalkulator daripada awal sehingga akhir dan kita akan dapat jawapan kita adalah 3.590. Lepas tu check lah. Check dengan kalkulator awak, masukkan dekat bahagian highlight purple ni, masukkan dalam kalkulator, tukar Y tu dengan X. Nanti dapat tak sama jawapan macam yang kita dah kira dekat bawah tu. So kalau dapat sama, Alhamdulillah, awak berada di landasan yang betul. So ni adalah soalan 10, masih 7.1 ya. So kita pergi ke soalan terakhir. So soalan terakhir ni dia twist sikit awak, dia dah bagi tahu siap-siap area of the shaded region is 30. Maka apakah nilai K? Tiba sangat. So, Y squared sama dengan X tolak K ni adalah sebenarnya, dia punya tu dia jauh sangat. Ini. Nampak tak tu? Dia letak kat atas. Okay, so kita integrate dia macam biasa. Disebabkan area dia dah bagi tahu adalah 30. Maka kita kira lah area kita adalah integrate daripada, mudah baca limit dekat mana? Tengok dekat gambar, kita senang baca limit dekat paksi Y. Maka dekat belakang tu adalah dy. So limit dibaca dari negatif 3 hingga 3. Perlu ke kita putuskan area ni dekat kosong? Tak perlu sebab dari negatif 3 hingga 3 dia tak ada perubahan graf. So kita boleh terus direct ambil tanpa kita putuskan dekat kosong. Faham Okay, so kanan tolak kiri. So kanan kita adalah curve. Tapi curve kita ni adalah dalam bentuk Y. Bila kat belakang dy, function kat dalam mesti X sama dengan. So kita kena tukar Y squared sama dengan X tolak K ni menjadi X sama dengan Y squared tambah K. Easy. Okay. So kita akan masukkan Y squared tambah K. Ini kanan kan? Kanan. Tolak kiri. Kiri adalah paksi. Nilai paksi sentiasa kosong. So tolak kosong lah, which is saya tak tulis. So kita buat benda ni dan dia dah bagi tahu area ni adalah sama dengan 30. Tulis je sama dengan 30. So kemudian kita integrate yang di sebelah kiri, left hand side ni. So kita akan dapat Y kuasa 3 per 3 tambah KY. So satu benda yang dia tak ada mention dalam soalan ni adalah, kesilapan dia lah, tak ada mention. K adalah constant. So bila kita integrate constant, contoh kita integrate 2 dx, kita akan dapat 2x. So kalau kita integrate K dx, kita akan dapat KX. So kalau integrate K dy, akan dapat KY lah. Faham Okay, so kita akan dapat KY daripada negatif 3 hingga 3 sama dengan 30. And then kita substitute dan kira untuk K. So kita substitute atas. So 3 kuasa 3 adalah 27. 27 per 3 tambah 3K. Tolak substitute negatif 3. So negatif 3 kuasa 3. Bila tekan kalkulator, pastikan awak tekan isi itu macam ni. Dia bukannya macam ni. Bukan. Ataupun bukannya macam ni. Bukan juga. So tolong berhati-hati masa tekan kalkulator. Kurungan tu sangat penting. So kita ada negatif 27 per 3 tolak 3K. Sama dengan 30. And then awak selesaikanlah. Kita nampak tu 27 tambah 27. So ini akan dapat 54. 54 per 3. And then 3K tambah 3K which is 6K. And then awak susun je lah. Susun 6K sama dengan 12. So K dapat 2. Mudah je. Nampak soalan macam panjang je kan. Tapi jalan kerjanya pendek je. So dan screenshot. Okay, so maka itulah sahaja untuk hari ini. So tolong completekan tutorial 7.1 yang kita dah bincang hari tu, minggu lepas, hari Selasa. Dan juga yang kita bincang hari ini, hari Khamis. Okay, so basically kita dah belajar dua benda lah sekarang. Saya revise balik. Di sini. So kita dah belajar dua benda dah. Area between curve dan paksi X, formula dia atas tolak bawah. Area between curve dan paksi Y, formula dia adalah kanan tolak kiri. Dy. Sebab apa dy? Sebab baca limit di paksi Y. So limit daripada, tak kisahlah A hingga B. Ikut soalan. That's it. Thank you so much. Assalamualaikum. Thank you.